TV KPM. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar penonton-penonton Didik TV KPM, terutamanya kepada calon-calon SPM 2021. Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik belaka. Baiklah, di Sukses SPM 2021 pecutan hari ini, kita akan sama-sama mempelajari mengenai mata pelajaran Aquakultur dan Haiwan Rekreasi. Bersama siapa? Kalau nak tahu siapakah guru kita hari ini, jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru kita. Cikgu Muhammad Kamal bin Ismail dari SMK Tun Tuah, Melaka. Dari Melaka ke negeri Johor. Cikgu, Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, fine. Segak cikgu hari ini. Jadi cikgu tadi Irfan nak beritahu kepada penonton semua yang kita akan mempelajari mengenai mata pelajaran Aquakultur dan juga Haiwan Rekreasi. Jadi untuk segmen yang pertama ni, apa yang kita akan belajar sebenarnya? Untuk segmen pertama ni kita nak tengok format soalan Aquakultur dan Haiwan Rekreasi. Kalau Irfan nak mudah untuk sebut, kita ini kan AHR lah. AHR. Okey, baik. Singkatannya adalah AHR. Jadi kita nak tengok pertama 7302 kertas 1 Baik. Ini adalah modul-modul yang dirangkumi dalam Aquakultur dan Haiwan Rekreasi tingkatan 4 dan juga ini untuk di tingkatan 5. Baik. Okey. Kemudian ini adalah format SPM 2021. InsyaAllah kertas 1 7302/1 ada 40 markah. Dan untuk ujian bertulis, dan kita sebenarnya dah selesai kertas 2 7302/2 60 markah untuk pentaksiran. Sebenarnya selama 2 tahun tingkatan 4 dan tingkatan 5 kita dah pun menjalani kertas 2 ni. Okey, dah selesai dah cikgu. Dah selesai. Alhamdulillah, merangkumi 60 markah, dan cuma untuk melengkapkan format untuk kertas Aquakultur dan Haiwan Rekreasi ini, kita perlu lengkapkan dengan menghadiri atau mengikuti kertas 1 untuk 40 markah. Baik. Kemudian kita tengok bahagian soalan untuk kertas 1. Bahagian A ada 11 hingga 15 soalan, 60 markah, merangkumi daripada keseluruhan. Jawab semua soalan, dan kemudian ada bahagian B, 4 soalan merangkumi 40 soalan. Ini soalan struktur lah. Baik. Untuk sasaran A, Aquakultur dan Haiwan Rekreasi, macam saya cakap tadi, kita dah ada 60% dalam tangan yang kita dah buat tingkatan 4 dan tingkatan 5, modul pentaksiran. Jadi yang ni kita target untuk dapat 60% daripada 40% tu kertas 1. Okey. Katakanlah kita dapat dalam 45% daripada 60. Tapi biasanya kita akan dapat, biasa cikgu-cikgu akan bantu pelajar antara 40 hingga 60% lah boleh dapat. Yang mana yang cemerlang tu boleh dapat 60%, sebab ini bukan amali pentaksiran. Jadi kita cuma perlukan antara 25 hingga 26% untuk dapatkan A. Maksudnya kalau kertas 1 kita skor antara 65 daripada 100 markah. Okey. 65 hingga 100 markah, kita dapat 26/40. Jadi kita dah dapat lebih kurang dalam 72%. Itu dah A. Jadi ini amat membantu sebenarnya kepada pelajar-pelajar. Jadi kertas 1 ni penting untuk kita dapatkan sasaran A lah. Kita memang target pelajar-pelajar kita untuk dapat A. InsyaAllah guru-guru dah bantu, pelajar-pelajar cuma perlu menjawab dengan baik, dan kita tengok apa yang perlu kita jawab
dalam bahagian A dan juga bahagian B. Baik cikgu, terima kasih untuk segmen yang pertama ni di mana cikgu telah menerangkan kepada kita format bagi kertas AHR, aquaculture dan juga haiwan rekreasi. Baiklah, sekarang ni saya nak minta pelajar-pelajar semua untuk sediakan buku nota, sediakan pad ataupun pensel untuk kita catat. Kerana selepas ini kita akan berkongsi dengan anda lebih banyak tips dan juga pandangan dari cikgu kita. Sekarang ini kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Bercutan. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami di Didik TV KPM dan juga bersama dengan Cikgu Kamal hari ini mengenai mata pelajaran aquaculture dan juga haiwan rekreasi. Okey, tadi kita dah pergi kepada format dan sekarang ni pula Cikgu, apa yang kita akan sentuh sebenarnya? Kita akan sentuh soalan contoh bahagian A dahulu. Bahagian A. Dipersilakan Cikgu. Ini. Terima kasih Irfan. Baik, kita akan sentuh soalan contoh bahagian A. Kita tengok tips untuk menjawab bahagian A. Baca soalan dengan teliti, fahamkan kehendak soalan. Yang ni penting sebenarnya. Itu menunjukkan idea untuk menjawab soalan pertama sekali. Sama ada isi tempat kosong, padankan, betul atau salah, benar atau palsu. Betul atau salah ini tanda right atau pangkah lah. Kemudian urutan, salin semula atau perwakilan. Kemudian kena pasti gambar rajah. Biasanya setiap bahagian A dia ada gambar rajah, jadual ataupun penyataan. Ini juga perlu kita kena pasti betul-betul supaya mendapatkan idea yang jelas lah untuk kita jawab soalan. Gariskan kata tugas. Kemudian setiap markah ditunjukkan di akhir soalan merupakan keperluan. Kalau biasa minimum 2 dan maksimum 5. Kita jawab sama ada 2 atau 5 lah. Kemudian jawab semua soalan, isikan semua dengan jawapan. Ini yang selalu saya tekankan kepada pelajar-pelajar lah. Jangan tinggalkan kosong. Rugi sebenarnya. Kalau kita tinggalkan kosong, maksudnya langsung tak ada markah. Yang penting kena cuba je. Penting cuba. Sekurang-kurangnya kita cuba, atau mungkin CP-CP itu mungkin pemeriksa boleh tolong lah. Boleh tolong, insyaAllah. Baik, kemudian semak semula jawapan. Biasanya kita ada masa yang lebih dan semak semula supaya mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang. Setuju. Baik, kemudian 15 soalan adalah 60 markah untuk bahagian A. 11 hingga 15 soalan. Baik, yang pertama kita tengok soalan contoh. Tengok maksud aquaculture. Ini Irfan pun boleh ini sebenarnya. Aquaculture aquaculture ni adalah daripada dua perkataan. Aqua ni berkaitan dengan haiwan ataupun kehidupan air. Kultur ni adalah membiakkan. Secara penuhnya kita tengok proses membiakkan, peternakan dan penuaian organisma akuatik dalam sekitar terkawal bagi tujuan pengeluaran. Ini kalau kita ada pembiakan dan juga organisma akuatik, kita dah dapat 2 markah. Merangkumi aqua dan kultur tu, aquaculture. Baik, kemudian soalan 2 ni menunjukkan ikan tilapia, morfologi. Tengok sini. Kita ada ni. Ikan tilapia yang diternak Di ladang. Di ladang. Morfologi ni bahagian-bahagian ikan lah yang kita dah belajar sebenarnya. Yang pertama untuk A adalah sirip dorsal. Bahagian atas, sirip atas. Kemudian B adalah sirip pelvik. C, sirip kaudal ataupun ekor. Boleh juga ditulis ekor. Dan kemudian D, sirip anal. Ada juga bahagian-bahagian yang mungkin dia akan ditanya seperti garis liria. Garis liria ini kemudian bukan insang, mata, hidung, mulut dan sebagainya lah. Bagaimana cara untuk anak-anak murid kita lebih senang faham ataupun senang ingat cikgu mengenai morfologi ikan sebenarnya? Morfologi ikan ni sebenarnya kita dah belajar awal-awal lagi di tingkatan 4. Cuma katakanlah kita tak ingat nama-nama dari segi dorsal, pelvic semua ni, itu boleh je letakkan sirip kaudal ni sebagai ekor. Kita bahagian tu kita bahagikan antara ekor, tengah, atas ataupun bawah. Ingat macam tu, insyaAllah kita boleh ingatlah. Dorsal bahagian atas, pelvic, anal bahagian bawah. Bawah depan, bawah belakang. Macam tu.
Okey. Terima kasih cikgu. Baik, terima kasih. Okey, yang ni adalah soalan berkenaan dengan urutan. Yang penting sekali mula-mula kita tengok apa yang dia nak. Ujian menentukan tekstur tanah. Ini kita dah buat sebenarnya di sekolah. Kemudian kita tulis A, B, C, D dan E. Sebab F untuk langkah 1 dah diberi. Tentukan yang mana langkah pertama. F. Kemudian langkah kedua, masukkan simpan tanah. Ketiga, isikan air. Keempat, goncang balang gas. Kemudian kelima dan keenam, ukur ketinggian setiap pisahan. Kemudian daripada itu kita dapat peratus dan kita boleh ini pada carta segitiga tekstur tanah. Kemudian kita cuma masukkan perwakilan tu A, E, A, B, C dan D. Ada juga urutan yang memerlukan kita isi semula. Katakan bahagian nombor 1, ambil sampel, kita tulis semula bahagian nombor 1. Nombor 2, itu tengok pada kehendak soalan lah. Yang ni memerlukan kita tulis perwakilan saja. Kan? Yang satu lagi tu, mungkin satu lagi adalah carta alih. Dia bagi carta alih dan yang kosong, kita tulis yang mana nombor 1, langkah nombor 1, kemudian langkah nombor 2 dan seterus. Kita kena salin balik cikgu ya. Ya, betul. Cikgu, Ifah ada soalan. Kalau kita terbalikkan contohnya macam langkah 2, langkah 3 tu kita terbalik, adakah markah kita akan hilang semua ataupun akan kurang satu sahaja? Okey, terima kasih. Ini penting sebenarnya. Kalau katakan satu langkah kita salah, maksudnya tak tepat lah. Tak tepat. Di sini kalau macam kita buat di makmal, katakan bila kita dah terlangkau satu langkah, maksudnya kita dah salah lah. Betul. Kan? Kita takkan dapat apa yang dipanggil keputusan yang kita nak. Jadi salah lah. Salah di sini dan juga kalau di makmal sekalipun kita buat uji kaji ni memang tak tepat lah. Tak tepat. Dari segi markah akan hilang semua atau hilang satu? Akan hilang katakan satu A kan. A itu kita salah ni, maksudnya dia dah ada sepasang, dua tu lah. Dua hilang. Dua Betul. hilang. Okey. Kan? Dia setiap satu dia beri sendiri. Kalau katakan untuk B dengan C, dia salah tu maksudnya dua lah. Dua hilang. Okey. Baik, masih fun soalan tu. Baik, bagus soalan tu. Okey. Untuk nombor 4, ini menguji parameter air. Benar dan salah. Ini bentuk benar dan salah. Jangan salah pula. Tulis benar dan salah. Mengukur isi padu air. Salah untuk parameter, dia tak ada termasuk dalam parameter. Kemudian kekuruhan benar. Kemasinan air salah. Tidak berkaitan sebenarnya. Kalau ada yang untuk penyediaan makanan, kimia memerlukan kita ukur kemasinan air, tapi untuk parameter air benih ikan tilapia kita tak perlukan kemasinan air. Baik. Kemudian oksigen terlarut benar. Ini sangat penting untuk ikan tilapia. Baik, untuk seterusnya darjah 5. Soalan nombor 5 darjah 2. Kita tengok fungsi alatan menguji kejernihan air. Ini penting. Keruh sangat pun tak sesuai untuk ikan. Betul. Kalau jenis sangat pun sebenarnya tak berapa sesuai untuk ikan. Kemudian ini meter pH, menguji nilai pH sumber air. Lepas tu, ini adalah test kit ataupun ujian kit untuk kita uji dan membaca nilai parameter air. Itu kalau lebih tepat lagi, kita boleh juga jawab menguji dan membaca nilai ataupun menguji amonia ataupun nitrit ataupun nitrat. Itu pun dah dikira betul. Salah satu. Okey. Kemudian kita tengok soalan nombor 6. Jenis makanan yang digunakan semasa mengurus ikan. Dia ada pelet penamat, pelet tembusaran dan artemia SP. Ada 3 peringkat. Rega. Dah tentu artemia SP sebab dia masih kecil. Artemia ni dia punya bentuk makanan dia kecil. Kecil. Senang jadi ingat artemia ni makanan kecil. Makanan kecil. Jadi untuk rega lah. Baru mula-mula menetas tu kita artemia. Kemudian daripada benih tumbusaran. Maksudnya daripada benih ke saiz pasaran kita akan gunakan pelet tumbusaran. Dan kemudian dewasa pelet penamat. Maknanya dah cukup besar je Dah cukup besar. Maksudnya daripada saiz pasaran sampai ke dewasa ataupun kalau kita nak ni untuk
induk untuk jadikan dia induk, kita gunakan pellet penamat. Okey, cikgu. Ifah ada soalan cikgu. Okey. Tadi mengenai Yang tadi. Mungkin kalau ada anak-anak murid cikgu yang dia tulis jawapan penuh, bukannya A, B, C. Cikgu dapat tak jawapan Baik. markah? Ini pun satu lagi. Sebenarnya dia tak ada masalah sebenarnya kalau nak jawab, sebab masih mewakili penyataan. Okey. Cuma kalau dah ada perwakilan, kenapa kita nak tulis panjang? Betul. Kan? Jimat masa. Jimat masa. Ya, betul. Dari segi itu. Kita masih kira lah, tapi kalau boleh elakkanlah macam tu. Sebab kadang-kadang mungkin keperluan dia nak perwakilan kan, bentuk dia nak perwakilan, jadi kita jawab cara perwakilan lah. Baik. Lebih kalau macam tu kita elakkanlah untuk jawab. okey. Kita kena ikut kehendak soalan. Betul, dia betul Ipan. Baik. Terima kasih, cikgu. Seterusnya yang ni ciri-ciri pemilihan induk ikan tilapia. Baik, tengok yang ini berbeza tadi dengan yang benar dan salah. Kan? Benar dan salah, tulis benar dan tulis salah. Yang ni kita cuma tandakan right ataupun pangkah. Katakanlah tadi yang benar atau salah tadi, kita tulis right ataupun pangkah. Macam mana agaknya? Itulah tu. Maksudnya macam sama tapi saya tak pasti. Kena tengok dia sebenarnya itu tak menjawab soalan. Okey. Bila dia tulis minta tulis benar, ditulislah benar ataupun salah. Kalau tandakan right ataupun pangkah ni seeloknya right dan pangkah lah. Dia lebih kepada menjawab soalan. Kita tak mau nanti ada isu pemeriksa tengok ini tak menjawab soalan ni, terus tak ada markah lah. Jadi rugi dari segi tu. Baik, tiada penyakit untuk induk. Ciri-ciri pemilihan induk ikan tilapia tu: tiada penyakit, aktif, tidak cacat, itu semua betul. Berwarna-warni ini sesuai cuma untuk induk ikan hiasan. Ikan hiasan saja. Untuk ikan tilapia ataupun keli kita tak pilih yang warna-warni. Jadi menakutkan pula untuk kita, sebab ikan tilapia ataupun keli ni untuk kita makan. Jadi tak penting untuk dia berwarna-warni. Kemudian bentuk badan yang nipis, sebab dia ikan makanan, kita perlukan isi yang tebal untuk dapatkan anak dia yang baiklah, maka yang baik. Okey, soalan nombor 8. Ini bentuk kaedah. Kaedah memukat dan kaedah mengaut. Dia sebenarnya cuma tengok pada saiz besar atau kecil. Kalau saiz besar kita menggunakan pukat 3 atau 4 orang sekali tarik dalam kolam. Kalau ini boleh untuk seorang saja. Jadi yang atas adalah kaedah memukat saiz besar ataupun besar. Kolam. Okay. Kalau untuk yang kecil kita gunakan kaedah mengaut je. Boleh seorang sahaja, cikgu ya? Ya, betul. Cikgu, kalau kita tinggal perkataan kaedah, cikgu, dia letak jawapannya memukat ataupun mengaut sahaja. Adakah markah? Ini tak ada masalah sebenarnya. Sebab ini menunjukkan langkah kerja situ. Kan? Cuma kaedah ni saya rasa memang menunjukkan dia menjawab soalan lah. Dia ada memukat dan mengaut, kecuali kalau dia letak kaedah saja. Kan? Itu dah salah lah. Okey. Terima kasih. Baik. Nombor 9. Ini untuk langkah kerja. Penternakan ikan, ada pemilihan tapak peringkat bermula sekali, pembudayaan hasil, pencegahan musuh ternakan dan penilaian tangki dan kolam ternakan. Okey. Baik. Kita tengok ini menyedia tempat ternakan ikan. Mana yang menunjukkan menyedia tempat ternakan ikan? Dan tentu pemilihan tapak. Sebelum apa-apa kita buat, kita akan pilih tapak. Kemudian menyedia tempat ternakan ikan lagi, penyediaan tangki dan kolam ternakan. Dah ada tapak, kita kena perlukan ada kolam ataupun tangki. Kemudian bila untuk mengurus, kita perlukan penuaian hasil atau mengutip hasil. Dan kemudian semasa mengurus tu, untuk langkah kerja kita ada pencegahan musuh ternakan sama biawak, burung atau sebagainya lah. Okey. Soalan seterusnya nombor 10. Ini adalah untuk ikan hiasan. Diberi jenis-jenis ikan hiasan. Ada 2, ikan hiasan bertelur dan ikan hiasan beranak. Okey. Baik. Pertama, ini ikan gapi adalah ikan hiasan beranak. Ada 4 sebenarnya. Ikan hiasan beranak ni gapi, moli, platy dan shorttail. Kalau Irfan nak tahu nanti lepas ni kita masuk kelas HR lah. Boleh. Saya akan ikut cikgu masuk kelas nanti. Baik. Okay. Kemudian yang ni adalah dah tentu ikan hiasan
Bertelur. Okey. Ini ada berapa jenis, cikgu? Ikan hiasan bertelur. Ikan hiasan bertelur dia ada banyak. Selain daripada ikan hiasan beranak, semuanya adalah ikan hiasan bertelur. Jadi apa juga nama dia, semuanya adalah ikan hiasan bertelur. Baik. Ingat yang 4 untuk ikan hiasan beranak, yang lain dah tentu secara automatik adalah ikan hiasan bertelur. Terima kasih. Nombor 11. Ciri-ciri induk ikan hiasan jenis bertelur. Baru cakap tadi kan. Apa ciri-ciri dia? Induk warna badan menarik, ramping, buncit dan kurang menarik. Kita tengok jantan macam mana? Lebih menarik. Lebih menarik warnanya. Warna jantan adalah lebih menarik. Kemudian perut dia ramping. Perut dia ramping. Slim. Okey. Kan? Kemudian betina macam mana? Badan dia kurang warna badan. Warna badan dia kurang menarik dan perut yang lebih membuncit. Okey. Kita dah dapat ni sebenarnya itu perbezaan jantan dan betina. Dari segi ini dia jantan lebih warna menarik. Kenapa agaknya? Okey. Kalau dalam alam haiwan sebenarnya jantan lebih menarik sebab betina yang akan pilih. Dia nak baka yang baik untuk anak-anak dia. Jadi dia kena pilih jantan yang lebih baiklah. Dia nampak untuk anak dia nanti. Kan? Kalau tak dia pilih yang biasa saja, jadi anak-anak dia nanti akan kelihatan biasalah ataupun tak menarik kan. Dia nak paling baik sekali. Itu dalam alam haiwan, bukan saja untuk ikan lah. Maknanya ada faktor juga untuk warna tu, cikgu. Betul. Untuk haiwan betina memilih jantan. Jadi betina dia tak perlu faktor macam tu. Dia cuma perut dia buncit sebab dia ada telur kan. Dia perlukan untuk letak telur. Dan kemudian dia kurang agresif supaya yalah untuk bertelur kan. Untuk bertelur dia tak perlu aktif sangat kan. Okey, baik. Soalan seterusnya nombor 12. Ini tumbuhan akuatik. Keperluan asas tumbuhan akuatik ni dia tak berbeza sangat dengan tumbuhan daratan lah. Jadi yang perlu sini adalah yang mana agaknya? Tumbuhan kalau daratan dia perlu apa? Cahaya betul. Lagi suhu. Suhu betul. Dan Irfan rasa lagi satu karbon dioksida CO2. Betul. Ini kalau Irfan ambil HR memang cemerlang lah. Sebab belajar dengan cikgu hari ni. A+. Okey, baik. Kita tengok betul tu. Betul Irfan, suhu, cahaya dan karbon dioksida. Ini penting sebab tumbuhan, mana-mana juga tumbuhan dia buat ada proses fotosintesis. Betul. Daripada karbon dioksida, cahaya dan suhu yang sesuai, dia boleh hasilkan oksigen dan juga air lah. Okey, baik. Soalan seterusnya nombor 13. Okey. Ini adalah produk asas aquaculture. Setelah kita buat ternakan ikan daripada peringkat induk, dapatkan rega anak kemudian kepada benih kepada ternakan ataupun saiz pasaran. Selepas tu ke mana kita nak jual ataupun apa yang kita nak buat dengan ikan-ikan tu kan. Jadi ini adalah end product, kalau boleh dikatakan end product lah, hasil akhir. Betul, hasil akhir. Cuma ini dimasukkan dalam produk asas aquaculture sebelum diproses. Jadi ada 3. Apakah produk asas aquaculture itu? Kita tengok 3 produk asas aquaculture. Ingat tak? Kita keluarkan daripada kolam. Yang pertama sekali adalah produk hidup. Produk hidup, hidup lagi. Mungkin kita perlu pasarkan bersama dengan air, ada pengudaraan, kita bawa naik lori ataupun mungkin bulu bungkus, ada oksigen kan. Kita nak bawa ke satu tempat. Ini dipanggil produk hidup. Dan kemudian kalau katakan kita tak sempat untuk produk hidup, ada yang ni kita kita hantarkan sebagai produk segar. Ini kalau kita tengok di pasar-pasar, di supermarket, biasa ni produk segar lah. Ikan ni baru lagi keluar daripada kolam, tapi ada ais. Kita tengok ini dipanggil produk segar. Ada beza produk hidup dan produk segar. Kemudian yang akhir agak-agak produk sejuk beku. Produk sejuk beku ni sinambungan daripada produk segar lah. Katakan produk segar tu kita tak habis, kita jual.
Jadi kita masukkan dalam peti sejuk beku untuk jadikan produk sejuk beku. Produk sejuk beku ni kelebihan dia dia boleh tahan lama. Betul. Dia boleh tahan lama, cuma dari segi kualiti dia agak rendah lah berbanding dengan produk segar dan produk hidup. Okey. Kemudian daripada produk sejuk beku ni pun kita boleh fikirkan untuk yang lain-lain lah. Rasanya kalau untuk kita ekspor lebih sesuai produk sejuk beku, tapi tengok pada permintaan dan juga kita punya keupayaan kita lah, macam mana, setakat mana kita boleh. Kalau untuk yang kecil-kecilan, hidup dan segar lah biasanya. Untuk sejuk beku mungkin kita tak ada tempat untuk untuk peti sejuk kan, yang besar-besar. Jadi sesuai untuk produk hidup dan produk segar. Okey. Terima kasih Cikgu atas penerangan untuk bahagian A ni, sebab banyak perkongsian telah diberikan dan saya pasti ada banyak lagi perkongsian yang menarik menanti anda selepas ini. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di Didik TV KPM dalam mata pelajaran Aquakultur dan Haiwan Rekreasi Sukses SPM 2021 Pecutan. Jadi kalau tadi kita dah berkongsi kepada anda mengenai cara untuk menjawab bahagian A, dan kita akan teruskan pula kepada bahagian B. Jadi cikgu, adakah cikgu dah bersedia? InsyaAllah. Okey, jom kita mulakan. Silakan cikgu. Irfan dan juga pelajar-pelajar, untuk soalan contoh bahagian B ni, saya minta pelajar-pelajar bagi lebih perhatian lah. Sebab kalau tadi bahagian A, biasanya dia dah diberi penyataan atau jadual ataupun kita cuma gunakan apa yang ada. Tapi kalau untuk soalan contoh bahagian B, kita perlu analisa, kita perlu fikirkan di luar sikit daripada apa yang diberikan di dalam soalan. Jadi kita tengok tips untuk menjawab bahagian B. Yang pertama, sama juga, kita perlu baca soalan dengan teliti, fahamkan betul-betul kehendak soalan. Ini macam saya cakap tadi, penting untuk bagi idea yang pertama, yang terlintas dalam fikiran kita dulu, untuk kita dapatkan balik apa yang dikehendaki oleh kehendak soalan. Kalau bahasa Inggerisnya recall lah, kita recall balik apa yang kita dah belajar supaya sesuai dengan kehendak soalan. Okey, untuk penyelesaian masalah, baca dan fahamkan, analisa dan seterusnya supaya kita dapat keyword untuk kita jawab soalan, penyelesaian masalah. Macam tadi juga, gariskan kata kunci supaya kita tak lari daripada kehendak tu. Sebab kadang-kadang ditanya mungkin pasal induk ikan, tapi bila kita jawab, dia pergi kepada benih. Dia ada sedikit perbezaan sebenarnya, tak jauh, tapi kalau pemeriksa, yang tu lah yang dilihat secara teliti. Jadi gariskan supaya sentiasa kita tengok keperluan kata kunci tu. Bila kita tengok, oh ini kita dah lari sikit tu, okey, jadi kita balik kepada yang keperluan soalan. Baik, cadangan idea yang sesuai dan relevan, sesuai ikut kefahaman soalan tu lah. Relevan ni sebenarnya ada juga soalan yang maksudnya di luar daripada yang kita belajar, tapi relevan untuk digunakan dalam soalan tu. Mungkin idea-idea baru, kan, idea-idea yang mungkin sebelum ni tak pernah kita tengok dalam mata pelajaran HR ni ataupun Aquakultur Haiwan Rekreasi ni. Jadi kita keluarkan dalam tu, relevan, dan itu menunjukkan kita boleh berfikir secara di luar kotak. Okey, tuliskan jawapan sekurang-kurangnya 2 huraian ataupun contoh. Huraian dan ataupun contoh. Sebab ini penting supaya pemeriksa tahu kita boleh jawab soalan tu. Kita tahu dan kita faham tentang soalan tu. Kemudian lakaran. Jika ada soalan berkenaan dengan lakaran, tolong gunakan pensel 2B ni supaya dia terang. Dia terang, dan kalau boleh diwarnakanlah lebih baik, lagi menarik
lagi ada markah untuk dari situlah kita akan dapat nampak jelas sebenarnya kalau diwarnakan. Okay, kemudian maklumat tambahan yang perlu dimasukkan adalah jelas mengikut skor yang diperuntukkan. Katakan setiap bahagian A dia bagi 4 markah. Maksudnya untuk bahagian B ni kita bagi paling kurang 4. Kalau kita boleh bagi lebih lagi baik. Nanti pemeriksa dia akan pilih yang mana jawapan yang betul ataupun yang mana yang sesuai dengan soalan. Katakan bahagian A tadi. Okey. Kemudian jawab soalan untuk mengikut urutan A, B, C dan seterusnya 1, 2 atau 3 untuk bahagian. Sebab untuk soalan bahagian B ni sebenarnya dia memerlukan kita menyelesaikan masalah satu demi satu. Dia ada sambungan dia A dia berkait, cikgu, dengan B, ada kaitan dia ataupun macam urutan lah. Dia dalam langkah pertama kita buat katakan macam kita bagi contoh kita nak pergi sekolah. Kan? Senang kita bagi contoh macam tu. Kita bangun tidur, kita mandi. Betul. Gosok gigi, kemudian pakai baju, pakai kasut. Kan? Itu A, B, C dia. Tapi kalau katakan kita selesaikan yang C dulu, yang pakai kasut dulu, lepas tu baru kita mandi kemudian. Jadi kita agak keliru dari segi itulah untuk bahagian B. Jadi seeloknya kita ikut urutan lah. Baik. Supaya satu lagi adalah lebih mudah kita recall lah. Baik. Baik, kita tengok soalan contoh yang pertama. Ini adalah ujian tekstur tanah. Okey, setelah kita buat amali, kita ambil sampel tanah di lapangan tempat yang kita nak buat tu, kawasan tanah lapang tu. Jadi kita tapis, kita ayak, kita masukkan dalam balang gas, kemudian campurkan air. Setelah 1 hari kita akan dapat inilah jadual keputusan hujan ni. Untuk lihat kita dapat 25 cm, kelodak 10 dan pasir 25. Bahagian atas kelodak 10 cm, bahagian tengah liat 25 dan bahagian pasir 25. Itu pada balang gas. Baik, jumlah ketinggian dia adalah 60. Kemudian daripada ini kita boleh dapatkan peratus dia. Ini sebenarnya diberi, cuma kita buat satu-satu bahagian supaya kita boleh fahamlah macam mana kita nak cari peratus tu. Peratus untuk lihat adalah 42%, iaitu 25 bagikan dengan 60 dan kita dapat darab 100, kita dapat 42%. Dan seterusnya kelodak 16% dan pasir pun sama 42% dan jumlah dia mesti 100%. Sebab nanti dia akan mempengaruhi kita punya plot pada ujian tekstur tanah tu. Pada carta segitiga tekstur tanah. Okey. Baik, yang ni soalan dia berdasarkan jadual 1 dan situasi di atas, plot dan nyatakan jenis tekstur tanah di situ di kawasan lapang tadi yang dia bagi. Kemudian buat rumusan tanah tersebut dengan menggunakan carta segitiga tekstur tanah. Ini adalah carta segitiga tekstur tanah yang standard daripada US FDA. Dan kita gunakan yang ini untuk menentukan tekstur tanah. Baik, yang pertama tadi kalau kita tengok lihat 42%, kita baca pada peratus. Okay. Mana kita plot 42%, lihat lihat 42%, situ. Okay. Kita tarik satu garis. Kemudian apa tadi? Kelodak 12%. Kelodak 16, cikgu. Sorry. 16%. Okey, terima kasih Irfan. 16%. Ini ke bawah. Dan kemudian seterusnya pasir 42%. Jadi kita akan dapat satu titik pertemuan sini, dan di sinilah kita tentukan penentuan tekstur tanah tu. Baik. Jadi kat sini apa tu? Liat. Liat. Jadi liat. Okey, kita dah dapat tekstur tanah tu adalah liat, dan kemudian kita tengok ini soalan yang bahagian kedua, A2. Jenis tekstur tanah adalah tanah liat. Tanah liat, okey. Rumusannya
apa yang kita dapat daripada yang kita buat ujian pada tanah lapang tadi, maksudnya tanah liat, kita boleh buat kolam tanah. Sesuai untuk kolam tanah lah. Sesuai untuk kolam tanah. Kita nak ambil sampel tanah, kita nak buat tu tadi kan, saya ada sebutkan tadi. Yang pertama, untuk ambil sampel tanah tu kita gunakan auger. Auger ini apa ni untuk alatan dalam ujian tekstil tanah, tapi cukup untuk 2. Kalau katakan pelajar ada banyak jawapan, lebih daripada ni kan, boleh je masukkan. Boleh je masukkan. Sebab tadi saya cakap bahagian B dia tak ada masalah kalau lebih. Jadi pemeriksa akan pilih yang betul kan? Yang betul lah. Betul dan tepat. Dan itu lagi, mungkin kadang-kadang kita ada idea, bila stop setakat 2, dia jadi macam kita nak flow tu sentiasa ada terusan. Okey, dia akan membantu untuk menjawab soalan yang lain sebenarnya. Okey. Kemudian C, ini soalan lakar dan labelkan keratan rentas sebuah sistem ternakan. Ini kita tengok, itu kita bagi sebenarnya kalau untuk pelajar-pelajar, lakar ni janji ada bentuk macam kolam dah cukup. Asalkan kita label. Sebab kadang-kadang mungkin Irfan pandai melukis kan, cantik dia buat kolam tanah kan. Macam saya boleh buat macam kotak je kan, bentuk kotak je, tak ada masalah. Cuma yang penting kita lakarkan, labelkan. Yang pertama ada salur air masuk dia, kita ada buat. Kemudian ni paras air kolam, katakan. Kemudian salur limpah, kalau paras air lebih dia akan masuk, dan ni penutup untuk air keluar. Ini air keluar pun termasuk dalam ni sebenarnya. Kemudian ada tebing kolam ataupun freeboard, dan ini adalah longkang untuk air keluar. Okey. Baik, ini yang saya cakap tadi, sama ada kolam tanah ataupun kolam simen, kita boleh buat juga. Lakarkan, kata kita tak ada idea untuk kolam tanah ataupun lupa ke, kita boleh juga buat kolam simen, tangki fiber ataupun seterusnya, plastik. Cikgu, dan untuk lakaran ni kita kena gunakan pensel 2B, betul? Pensel 2B kalau ada lah. Kalau tak ada masalah sebenarnya. Sebab kalau saya lah, mungkin kalau saya guna pen dan cikgu, contoh guna pen dan nanti ada kesalahan yang berlaku, mungkin dah tak ada ruang untuk melukis semula ke macam mana? Baik. Dia sebenarnya tak ada masalah. Kalau katakan salah lah kan, kita boleh buat potong aja, buat aja. Buat je. Tak kisahlah kalau yang ni besar kan, yang salah tu kita buat besar, kita buat kecil pun sikit tak apa. Janji mesti ada lakar label tadi. Itu yang penting. Bentuk yang lebih kurang sama tak apa. Yang penting ada label. Ada pengenderaan, ada salur limpah, ada salur air keluar dan juga longkang. Okey. Baik. Ini untuk soalan contoh bahagian B yang kedua. Ini penyelesaian masalah juga berdasarkan pemahaman kita lah. Membiak ikan hiasan jenis beranak kita nak bagi tahu kawan kita, tapi dia tak ada pengetahuan langsung. Jadi dia tunjuk aku minat nak kan, konon macam itulah contoh dia soalan ni. Jadi aku nak biarkan macam ni, ikan ni macam mana kita nak buat. Jadi dia tunjuk ini induk apa sebenarnya, kenakan induk jantan. Ikan moli. Ikan moli kalau betina dia tak ada sayap-sayap macam ni. Dia kurang menarik cikgu. Dia kurang menarik, betul. Macam tadi kan. Irfan memang boleh masuk HR. Boleh. Okey. Tak ada masalah. Baik. Kemudian apa ciri-ciri dia? Kita boleh tengok warna menarik, kemudian aktif, apa lagi? Aktif. Ramping cikgu boleh? Ramping boleh juga. Boleh gunakan.
Kemudian tiada penyakit sebab kita nak ambil induk kan. Tiada penyakit. Kita nak ikan yang sihat lah cikgu. Ya, betul. Okey. Baik, untuk bahagian 2, hitungkan jumlah pasangan induk tersebut jika terdapat 4 ekor induk tadi dalam kita nak biarkan 4 ekor induk tu. Berapa pasangan dia? Sebab tadi diberi dia punya nisbah adalah 1:4. 1:4, betul. Satu nisbah 4. Maksudnya 1 jantan dan 4 betina. Maksudnya dari sini okey, 1 nisbah 4, kemudian kita kira 4 jantan mesti dah ada 4 betina. Darab dengan 4 kita dapat 16 ekor betina sekurang-kurangnya untuk 4 ekor jantan. Okey. Satu markah untuk 4 jantan dan 4, dan jawapan tu 16 ekor satu markah. Okey, baik cikgu, terima kasih atas penerangan di bahagian B ni, dan tentunya selepas ini kita akan berkongsi lagi kepada anda mengenai cara untuk menjawab bahagian B dengan baik. Jadi sekarang kita nak berhenti berehat seketika, boleh cikgu ya? Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Jumpa anda selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM dalam mata pelajaran aquakultur dan juga haiwan rekreasi ataupun AHR. Jadi kalau tadi kita telah pun belajar mengenai cara untuk menjawab bahagian B, dan kita akan teruskan pula dengan pengiraan kos. Jadi cikgu, jom kita mulakan. Terima kasih Irfan. Okey, sekarang ni kita dah masuk pada pengiraan kos. Ini adalah soalan yang agak mencabar sebenarnya kepada pelajar-pelajar AHR. Sebab kita jarang didedahkan dengan benda macam ni. Sebab benda semua dah disediakan. Ini untuk usahawan sebenarnya yang nak mengusahakan perniagaan ikan, tak kira lah apa juga. Ini yang dia perlu. Okey. Pertama, tengok berdasarkan jadual 14, hitung kos bahan, kos overhead dan kos pengeluaran. Kemudian keuntungan kalau kita dapat jual 7,500 ekor pada harga 60 sen seekor. Kita tengok soalan yang pertama, A1, kos bahan. Kos bahan adalah 1, 2, 3 tu induk ikan tilapia, ubat antiseptik dan makanan permulaan. Itu kos bahan ni adalah bahan habis guna. Kita sekali guna dan lepas tu kita dah tak boleh guna lagi. Jadi kita tengok daripada induk ikan tilapia, ubat antiseptik dan juga makanan permulaan. Kita tuliskan macam ni, ataupun boleh juga kos bahan sama dengan induk ikan tilapia campur ubat antiseptik campur makanan permulaan. Pun boleh ditulis untuk kita dapat idea dan nampak apa yang kita tuliskan. Kos bahan 450 campur 80 campur RM72, kita dapat markah jumlah 1, dan juga kos bahan satu lagi markah RM602. Okey. Baik, yang kedua, kos overhead. Kos overhead adalah kos, sebenarnya kalau kita boleh ingat, dia perkhidmatan lah. Perkhidmatan boleh jadi bil elektrik, bil air, bil telefon. Kalau sekarang ni dah tentu mesti kita gunakan bil internet, kan? Setuju. Itu termasuk dengan bil kos overhead. Okey. Jadi kos elektrik campur bil air bercampur bil telefon. Okey, 300 bil elektrik campur bil air dan campur bil telefon. Jadi 300 campur 50 campur RM150, satu markah, dan kita dapat satu lagi kos overhead RM500. Okey. Kemudian kos pengeluaran. Kos pengeluaran ni sebenarnya semua perbelanjaan yang kita keluarkan. Untuk contoh yang ni, dalam bulan semasa itu kita kirakan. Ada juga kadang pelajar tanya, cikgu boleh tak cikgu kalau kita kira 1 sampai 7 campur semua sekali, boleh tak? Boleh, asalkan semua perbelanjaan yang kita kira. Semua yang Tapi yang ni yang ni kalau orang yang lebih faham, dia akan kos bahan yang tadi A1, campur kos overhead A2, jawapan A2 tadi, dan kos upah campur dengan kos upah ataupun gaji pekerja. Jadi kos pengeluaran sama dengan RM602 tadi. A1 kos bahan keseluruhan campur kos overhead 500 dan
campur lagi dengan gaji pekerja ataupun kos upah 1,400, kita akan dapat 2,502 kos pengeluaran. Okey, kita dah dapat kos pengeluaran. Kita tengok keuntungan sekiranya jualan benih ikan tilapia berjumlah 7,500 ekor kita boleh dapat, kita keluarkan dan kita boleh jual pada harga 60 sen seekor. Tengok, ini sebenarnya keuntungan. Kita kena kira hasil jualan dulu. Hasil jualan ni 7,500 ekor pada harga 60 sen tu lah. Berapa yang kita dapat hasil jualan? Yang ni 7,500 ekor darat 60 sen. Kemudian tolak dengan kos pengeluaran tadi. Kos pengeluaran semua pembelanjaan yang kita keluarkan tadi. Dan berapa kita dapat? 1,998 ringgit. Boleh juga kalau kita katakan kita nak conteng untuk ni kan, hasil jualan tu kita nak conteng sebelah sana, tulis pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau pemeriksa tengok, oh ini betul ni kan, dia boleh masukkan dalam ni pun masih dapat boleh markah. dikira. Okey. Katakan kita terus tulis ni boleh, conteng yang betul tak ada masalah untuk idea. Okey. Baik. Allahu Akbar. Okey, sekarang ni keuntungan 1,998. Agak-agak Irfan lah, boleh tak kita tingkatkan kita punya keuntungan ni daripada perbelanjaan yang kita keluarkan, daripada hasil jualan yang kita dapat. Boleh tak agak-agak? Macam mana kalau Irfan seorang usahawan, kurang ni untung ni, kita nak lebihkan untung ni macam mana? Okey, nampaknya Irfan dah jadi anak murid cikgu hari ni untuk jawab soalan. Okey, jadi kalau Irfan diberikan satu pembelanjaan yang begini, Irfan rasa kalau untuk kita tingkatkan keuntungan, kita perlu kurangkan cost overhead. Contohnya bil air, bil telefon dan juga bil elektrik. Okey. Boleh ke cikgu? Cikgu rasa macam mana? Betul boleh ke? Sebab kita tengok di sini, mungkin bil elektrik dia agak tinggi. Betul, RM300. Kita boleh tentukan, kita buat timer ke untuk bil elektrik kan. Kita tak perlulah pasang lampu sepanjang masa, ataupun pengudaraan tu kita boleh turunkan. Jadi yang penting kita boleh kurangkan mana satu, jadi kita akan tingkatkan keuntungan lah. Okey. Secara automatiknya. Kalau satu lagi, untuk induk ikan tilapia pun boleh. Kita ni kan tadi. Okey. Terima kasih cikgu. Untuk soalan kemudian, okey. Mungkin cikgu boleh berikan rumusan cikgu. Mungkin cikgu nak sedikitlah jawapannya. Ini untuk bagaimana kita nak pindahkan ikan lah ke dalam kolam simen yang lama, menggunakan barang, kemudian langkah penyediaan kolam. Ini semua dah belajar sebenarnya. Mungkin senang, tak ada masalah. Cuma dari segi penyediaan kolam je ataupun tangki. Kemudian ini langkah melepaskan ikan daripada tangki ke dalam kolam. Okey, baik. Ini adalah kesilapan yang biasa dilakukan oleh calon. Minta tolong pelajar-pelajar, kalau boleh tolong teliti semasa baca soalan, dan kemudian cadangkan idea yang lebih sesuai dan relevan, supaya dia tak lari daripada kehendak soalan. Kemudian menulis jawapan fakta saja, tak ada contoh. Kita tak termasuk dalam bahagian B sebenarnya. Kurang, rugi kita dapat satu markah je, kita tak dapat lagi yang lain, mungkin 3 atau 4. Kemudian lakaran mestilah jelas dengan label. Kalau warna tu dia lebih jelas lah. Kemudian maklumat tambahan perlu dimasukkan. Kalau tak mengikut markah yang dikenaki, jadi rugi dari situlah. Kita nak 4, dia bagi 2, kurang 2, dan dah ada ni sebenarnya pada keseluruhan yang kita dapat tu. Okey, cikgu, terima kasih banyak-banyak atas penjelasan bagi mata pelajaran kita hari ini, akuakultur dan juga haiwan rekreasi. Saya mendoakan agar calon-calon SPM berjaya menjawab dengan cemerlang, dan kalau kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
Didik TV KPM